Astagfirullahaladzim wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis MC yang dihormati lagi dikasihi Ustaz Nasaruddin Ahmad Nasaruddin, mengurusi surah Al-Huda Muslimin 4 berserta dengan barisan kepimpinannya. Tak lupa kepada Pak Su Saad, orang yang mula-mula merajui surau. Tak ada dia, belum pasti kita ada hari ini. Seterusnya sahabat saya daripada Masjid Tengku Mizan, Ustaz Hamdan, Ustaz Asri, Ustazah Munirah, selaku urus dia daripada pihak masjid, Ustaz Hamdan yang telah dekat gambar ni, orang yang mula-mula mencetuskan idea MTMZA Litua di Putrajaya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, warga Persilima A4 Jemaah Surah Al-Huda, dan tak lupa kepada dua orang ilmuwan kita. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud, yang lebih dikenali dengan Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi from Kelantan. Kelantan, asal Kelantan tapi ada Lembah Kelang. Dan yang kedua Ustaz Mohsin Ahmad daripada Negeri Sembilan, sama negeri dengan saya. Rasa-rasa macam nampak-nampak macam satu perut. Tak tahu dah, tengok dah macam mana. Apa khabar Ustaz Syahrizan? Selamat sihat. Selamat datang ke Putrajaya sempena dengan Floria. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini untuk siri yang ketiganya, saya juga menyampaikan salam daripada Imam Besar Ustaz Haji Azharuddin kerana tak dapat bersama. Siri pertama, siri kedua dia datang. Siri pertama kita buat di surah Istiqamah. Minta maaf, surau Wahbah Az-Zuhaili versi 18 pasal 12 dia turun. Kita bincang isu bab hikmah sebatang rotan. Siri yang kedua kita turun di surah Ar-Rahman, Imam Besar pun turun. Tajuknya Al-Quran, Mukjizat Wahyu Ilahi. Dan yang ini siri yang ketiga, surah Al-Huda dipilih. Dan terima kasih juga kepada barisan dan tuan kuasa urus dia di surau ini yang telah bertungkus lumus, yang menyiapkan, difahamkan sejak surau ni ada, inilah persiapan yang terkini, yang tak pernah buat lagi cara macam ni. Saya ingat mikrofon dua ni pun beli sebab Litua ni. Kalau tak mikrofon yang ada kat depan tu, saya kuliah tenggelam tiba. Okey, jadi alhamdulillah ada hikmahnya kehadiran kami Litua untuk tahun ini. Okey. Baik, sebenarnya perbincangan kita ini memang amat dekat, amat sesuai kepada tuan-tuan, khususnya selaku pencinta ilmu. Kita nak bincang tentang rindu Ramadan. Tuan-tuan datang untuk menzahirkan bila mana kita sebut tentang Ramadan yang sinonim dengan bulan puasa. Bulan puasa yang mana kita nak jadikan bulan puasa ini puasa dengan ilmu. Ibadah-ibadah yang lain itu dengan ilmu, bukan sekadar puasa sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga. Nabi sebut kan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa ni? Hadis Ustaz Syahrizan ni dia buat syariah. Ya, syariah. Daripada Mesir, contoh. Hebat saya bidang Quran dia. Kalau baca hadis salah saya. Saya Quran boleh lah. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa puasa. Daripada apa puasanya itu, melainkan dia mendapat lapar dan dahaga. Jadi kita tak mahu hanya dapat lapar dan dahaga. Kita nak lahirkan puasa kita kali ini, mudah-mudahan puasa yang cukup berkualiti.
dengan ibadah di siang harinya, kemudian ibadah di malam harinya, gitu. Jadi seperti yang kita bincangkan pada malam ini, kita nak merasai kehangatan Ramadan itu, kita persiapkan diri kita. Yang mungkin secara kebetulan juga dengan program ini, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sanggup meluangkan masa pada malam ini, apatah lagi malam cuti sekolah. Okey, malam cuti sekolah. Malam kita sedang dipanjang di tengah-tengah pula. Biasanya balik kampung tapi masih lagi kekal bintik. Tadi saya tengok tadi di luar tadi saya kata puan-puan saya datang 1,000 orang ni. Tapi alhamdulillah datang juga 1,000 orang termasuk para malaikat. Okey, baik. Okey, Ustaz Syarizan kita from Kelantan pun Mesir, bidang syariah. Ustaz Muhsin pun from Mesir. Bidang dirasat Islamiah. Dia orang hebat-hebat dalam bidang agama insya-Allah. Saya pun Mesir juga bidang Quran. Generasi yang berbeza. Saya ujung 2000, ujung 99, masa belum masuk 2000 ke Mesir. Ustaz Syarizan tahun 2000. Ustaz Muhsin 2000 sampai Mesir. 2007 sampai Mesir. Okay. Maknanya dah balik dah semua dah habis dah ni. Tak gagal lah, alhamdulillah. Okay. Kalau gagal tak ada lagi kat sini, masih belajar kat Mesir ya. Dengan bidang kepakaran masing-masing, Ustaz Syarizan memanglah kerap keluar di radio. Saya ingat 3 minggu sudah masih maintain dalam motivasi pagi kita. Ada cerita, saya dengar cerita bab jari. Ada bab jari, kehebatan jari. Ustaz Syarizan sebab kerja tu dengar sekejap. Okay. Dan Ustaz Muhsin pun baru fresh balik daripada Mesir, baru bulan 8 depan. InsyaAllah kita akan dengar pasal dua orang alim panel kita berkaitan dengan isu Ramadan ini. Dan tak lupa juga, kalau rasa tak cukup, jangan risau. Di sini pun kita tak menafikan kehebatan pengurusi kita pun from Mesir juga. Ustaz Ahmad Nasruddin. Kalau tak cukup nanti tanya dengan dia. So sambung balik forum ni besok. Sampailah ke Ramadan. Boleh Ustaz? Okey, baik, insyaAllah saya bercerita panjang 10 minit dah. Sepatutnya nak bagi ruang kepada dua ni, baik saya jadi independen lah. Okey, kita teruskan mula mukadimah pada malam ini. Tapi sebelum tu saya beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, soalan saya ada 4 sahaja. 4 sahaja. 2 untuk Ustaz Syarizan, 2 untuk Ustaz Muhsin. Yang lain-lain saya minta soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Teknologi yang ada hari ini, tuan-tuan jangan risau, tak ada rasa malu nak bertanya melalui mikrofon. Tanya melalui WhatsApp. Telegram saya abaikan. Boleh jugalah kalau nak Telegram. Dan hantar mesej pun boleh. Jangan segan tanya. Jangan saya rahsiakan siapa hantar mesej. Kadang-kadang masuk bulan Ramadan ni macam-macam soalan nak tanya. Saya kalau pergi cerita Pak Ramadan di kawanan kementerian, soalan yang tak tinggal dia kata apa hukumnya pakai hidung. Itu memang tak tinggal. Soalan famous setiap tahun. Batal tak puasa. Okey. So boleh tanya. Okey. So kita nak memperkemaskan Ramadan kita, tak ada masih lagi kekeliruan, kita tanya kepada dua ahli panel kita pada malam ini. Okey. Mulakan dengan Ustaz Syarizan. Ustaz. Okey. Bila kita bincang tentang tajuk rindu Ramadan, apakah sebenarnya yang boleh kita zahirkan, kita tunjukkan melalui perkataan, istilah yang kita kata rasa rindu sangat nak tunggu Ramadan sampai Ramadan yang 10 hari ini akan menjelang. Ustaz, apa yang perlu kita zahir tunjuk kepada diri sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang pengandung umat Islam, bagaimana kita tunjukkan kepada diri kita lah, khususnya nak menyatakan kita sangat tak sabar nak menyatinya Ramadan. Ustaz, cuba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalamun da'imain wa talazimain ala habibina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ja'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa dhakkirna bi ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Allah selaku moderator dan juga berangkap imam di Masjid Pemizan Zainal Abidin, yang saya rakyatkan juga, yang saya muliakan rakan bidan saya Ustaz Muhsin. Terima kasih kepada dengan kuasa DPP yang Ustaz Nasruddin, para semua yang kuasa Perumus. Tidak juga saya lupakan kepada para asatizah, ustaz-ustazah yang datang pada malam ini.
Seterusnya tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan saudari sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini saya diapit oleh dua orang jaga handsome. Abang handsome, rupanya adik lagi handsome. Adik tuan dua-dua cepat, itu gue sudah tengah-tengah. Jadi nampak aku bodoh malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, malam ini kita nak bincang tentang apa ekspresi kita bila mana nak masuk Ramadan. Kita, apa yang kita nak zahirkan bila mana kita dengar Ramadan bakal menjelang, bakal datang balik. Saya nak tanya tuan-tuan, nak tahu ekspresi dia senang Ustaz Abang? Nak tahu orang dia sedar atau tidak nak masuk Ramadan, kita tanya je, sekarang berapa Syakban? Siapa nak jawab berapa Syakban? 2 saat dari sekarang. Agak-agak je lah. Kau dah 29 Syakban, esok Ramadan. Berapa Syakban? Hari ni 20 Syakban. Jadi malam ni 21 Syakban. Malam ni Ramadan berapa bulan Jun? 18. Hari ni 6. Berapa hari ni? Kira lah. Nak katanya tak lama dah tu. Tak lama dah, 1000 lebih sikit je. 7, 8, 9 hari gitu je. Macam tuan-tuan rasa stres atau rasa tak sabar? Rasa tertekan atau rasa tak sabar, berdebok rasanya. Maka nilai perasaan itu hanya tuan-tuan saja mahu diterjemahkan. Mungkin orang lain tengok rasa macam sama, lebih kurang sama. Tapi setiap orang dia ada ekspresi yang tersendiri. Bukan lagi lah, mereka lebih menggelapah daripada kita sebenarnya. Bagi yang tak sempat kotak puasa tahun depan, Nabi belum kotak puasa. Mak Nabi lah mak. Tak terlalu orang lelaki pun saya pun nak kotak puasa. Wallahualam tahun lepas period, mana tahu. Di zaman moden ini macam-macam pil, semasa itu tumpah darah, keluar darah. Padahal bentan, dia bentan datang bulan. Pada bentan baru lepas operate prostat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ekspresi perasaan yang masuk Ramadan mudah digambarkan seolah kita menanti kekasih yang telah meninggalkan kita 11 bulan yang lepas. Tuan-tuan bayang tuan-tuan, first date tuan-tuan dulu, mula zaman cinta, tak nak menipu lah. Tuan-tuan yang kahwin hari ni, yang dah kahwin ni, apa rasa tuan-tuan nak berjumpa dengan kekasih ni? Biarlah secara syar'i ke tak syar'i lantak, yang penting perasaan tu. Biarlah pergi jumpa dengan mak ke dengan siapa-siapa, tapi tahu yang nak jumpa ni adalah bakal isteri tuan. Ternyata macam berdembar lah. Rasa, nak cakap susah nak rasa macam mana. Tapi rasa tak sabar. Dapat jumpa rasa Allah. Sekejap tu rasa. Lama jumpa tu, rasa sekejap. Bagi orang yang tak sabar. Begitu Ramadan, dapat jumpa dengan dia, kalau dia tak nak berpisah dengan Ramadan. Itu ekspresinya. Bagi orang yang tertekan dengan Ramadan, dia dah nak jumpa Ramadan, dia rasa Allah, macam mana nak lari pada Ramadan. Begitu dia tidak sayang dengan kekasih dia. Bagi orang yang rasa satu perasaan cinta, kasih pada sesuatu, dia tak sabar untuk jumpa dan dia berasa sedih untuk tinggalkan. Adapun golongan yang kedua, iaitu yang tak nak jumpa kekasih dia, berarti dia nak jumpa dalam keadaan kalau boleh tak nak dan kalau boleh dia cepat pergi. Maka tuan-tuan tanya, kita semua tanya diri sendiri, kita sabar atau tidak nak hadapi dengan bulan Ramadan. Sehingga kan kalau kita kembali kepada cara Rasulullah SAW, bagaimana Nabi itu melahirkan kepada kita expression apa perasaan Nabi bila nak bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana banyak hadis yang diriwayatkan, antaranya yang Ustaz Mohsin sendiri baca masa lepas sembahyang maghrib tadi, iaitu bila mana Nabi masuk saja dalam bulan Rajab, Nabi telah baca satu doa yang Nabi tak akan tinggal, sehingga kena riwayat kata setiap waktu Nabi akan baca, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Siapa yang tak pernah baca doa ni, tolong, ada beberapa hari lagi ni tolong baca. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berkatilah kami ya Allah pada bulan Sya'ban,
Wa ballighna ya Allah, izinkanlah kami ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah, please kami nak bertemu dengan bulan Ramadan. Dia rasa tak sabar sangat. Kenapa? Kerana dia rasa walaupun dia sekarang sihat, dia rasa tak sabar nak Ramadan. Tapi kadang-kadang mungkin tahun ini dia tak berpeluang menghadapi bulan Ramadan. Mungkin. Tentang contohlah malam ni kita masuk bulan Ramadan, petang ni dia sakit. Dia dah plan tak sabar-sabar ni, dah buat masjid surah semayang, dah tak sabar nak kena terawih. Jadi petang malam Ramadan dia sakit, kena masuk hospital, kena denggi mungkin. Atau mungkin yang lebih malam akhirnya Allah mencabut nyawanya pada petang sebelum terbenamnya matahari hujung Syaban. Mungkin. Tuan-tuan ketahuilah bahawa satu hari kita masuk dalam bulan Ramadan itu adalah lebih baik daripada kita ditakdirkan berpisah, tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Apatah lagi kalau kita berpeluang untuk dapat jumpa Ramadan sebulan, dapat pula dengan bulan Syawal. Justru tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, mungkin orang yang pertama ni adalah kita tanya diri kita, tak tengok orang lain. Apa yang saya rasa nak masuk Ramadan? Okey, kalau rasa berdebat, apa yang perlu buat bila saya sudah berdebat, sabar nak bertemu Ramadan? So, mesti orang yang tak sabar nak jumpa kekasihnya, dia mesti buat preparation, persediaan. So, persediaan itu insyaAllah kita akan ulas selepas ni. Cuma nak cerita je bahawa kita nak jumpa kekasih, kita tak akan biar dia macam ni. Kita cuba untuk menzahirkan bahawa yang kita excited nak jumpa dengan dia. Dan sudah pasti, kita terlebih dahulu perlu serve kekasih kita, baru kita akan dapat apa yang kekasih kita nak bagi dekat kita. Maksud saya, kita nak dapatkan kelebihan Ramadan, kita perlu bagi apa yang Ramadan nak. Tak faham yang menanggung ni. Kita nak kekasih kita cinta kita nak kekasih kita layan kita, tapi kita tak buat apa-apa kat dia. Tak boleh. Mesti kita kena layan dia dulu, kita kena hidangkan dia dulu, kita kena serve, layan dia sungguh-sungguh. Kemudian Ramadan akan berikan kita pelbagai kelebihan yang ada. Syaratnya kita terlebih dahulu kena memenuhi kriteria syarat-syarat nak dapat kelebihan Ramadan dari sudut persediaan kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk orang yang pertama ni kita bertanya dulu dalam diri kita apakah persediaan kita, dan insyaAllah lepas ni kita cuba akan uraikan satu persatu. InsyaAllah untuk orang yang pertama Ustaz, kita ada 8 round ni. Saya ada 4 ni, tak kata 8 lagi best. Okay. Maknanya kita menanti soalan tuan-tuan dan perempuan. Soalan saya buat pita je, tapi nombor tak bagi lah. Saya tahu ada yang ada nombor saya tu. Yang tak tahu boleh hantar ke nombor 019. Ambil nombor tu, macam tak nak tanya je. Okay. Saya dah tahu banyak, tahu dah tuan-tuan ni yang banyak tak tahu ni. 019 610 3987. 019-610-3987. Tanyalah dia melalui mesej, melalui WhatsApp, melalui Telegram dan gram-gram yang lain. Okay. 2 je lah, 3 alternatif. Baik Ustaz, kita orang kata rindu Ramadan ni, orang kata kita kena gembira dengan kehadiran Ramadan. Kadang orang tak gembira pun, biasa-biasa je bulan Ramadan kan. Tapi ada juga orang gembira dengan kehadiran Ramadan sebab nak niaga. Orang tak pernah niaga, menjadi niaga bulan Ramadan dia tak? Gembira je nak dapat keuntungan di bulan Ramadan. Jadi Ustaz ada sebut tadi, kita bila Nabi sarankan supaya kita berdoa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita buat atau tidak? Ini asasnya. Takut dia kata, Ustaz saya tak boleh bahasa Arab lah Ustaz. Kalau baca Allahumma barik lana tak masuk fima razaqtana juga ni. Jadi tak boleh nak masuk dia kata. Baca yang Melayu lah. Ya Allah, wahai Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban. Tak apalah, Rajab dah lepas, tak apalah, kita doa, kita ambil daripada hadis. Baca hadis dalam keadaan berdoa. Allahu Akbar. Dan kita minta supaya ketemu dengan Ramadan. Wallahu a'lam. Seperti mana Ustaz Syahrizal kata, kita belum pasti sebenarnya untuk bertemu dengan Ramadan. Entah balik dengar besok lah Ustaz Redha meninggal dah. Baru jadi moderator malam tadi lah. Tak tahu. Bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tanamkan azam. Selain dulu Ustaz kata tadi, tanya dalam hati kita ni. Kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersedia lepas setiap kali solat. Ada ruang saja kita berdoa yang dia tanya. Berkati kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan hampiri kami, datangi kami, pada sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya itu.
Yang Melayu, yang bahasa Arab, Allahumma barik lana. Sama macam doa makan tu nak mula. Fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Boleh? Senang dia nak hafal tu. Okay? Anak-anak kita hafal tu. Okay? Baik, kita beralih kepada Ustaz Muhsin. Jangan lupa tanya soalan, penting ni. Kan saya 4 soalan ni, saya kena reka soalan lain pula. Okey, untuk Ustaz. Rasa Ustaz macam mana pandangan Ustaz berkaitan dengan persiapan sebenar? Kalau doa ada satu hal lah, kita kata ekspresi kita, kata Ustaz Syahrizal sebagai seorang hamba nak mengarungi Ramadan yang ditunggu-tunggu ni, rasa cinta, rasa kasihnya Ustaz. Bagi Ustaz rasa macam mana yang perlu kita buat dalam tempoh dalam 10 hari lagi untuk sampainya Ramadan ini, ataupun mungkin kita nak kata sepanjang Ramadan itu boleh juga kita rasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nasrahu man tabi'ahu man wala. Yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir wa la tu'assir ya karim rabbi tammim bi khair Allahumma amin. Masih kepada Al-Fadhil sebab kanda saya dulu yang berangkat mereka kembali mereka berangkat kanda berangkat mereka mana boleh dipanggil badal dulu boleh dan yang dihormati juga dikasih Fadhil berkanda juga Ustaz Syahrizal Daud Al-Turabi. Sebab sebelum Ustaz Syahrizal ni dia ada Al-Turabi kita ni tak tahu awal tu. Jadi juga musik semua sekarang ni saya tempat ta'aruf mendalam Saludi dan jawatan kuasa surau juga beberapa wakil masjid Tuan Mizan. Seterusnya muslimin dan muslimat ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terus pada jawapan lah. Pertamanya soalan dia bercerita tentang persiapan. Saya rasa persiapan untuk kita standby dalam keadaan beberapa waktu lagi. Kalau kita main bola ni dia panggil kecederaan. Waktu kecederaan walaupun kalau main bola ni dia buat 5 minit, 3 minit lah additional time tu. Tapi kita ni lebih kuat pada 10 hari atau 12 hari ni waktu lebih kuat dalam kiraan zahir tu. Dalam kiraan zahir, kalau kita nak exam dulu, kalau kita dalam sekolah tu biasa yang tertulis kat situ kan bagi dua hari macam ni juga sebenarnya. Tapi dalam tempoh hari ni contohnya katalah ada 100 hari, tidak sebenarnya 1 hari tu tolak dengan makannya, minumnya, tidurnya, segala macam begitu. Maka tak tahulah berapa minit atau berapa jam sebenarnya tempoh yang betul-betul kita boleh fokus untuk menghadapi Ramadan. Allah Allah. Dan saya cakap ni untuk diri saya sendiri atau lebih dahulunya. Kemudian kita semua. Maka tidak dapat tidak kita mesti menyedari macam kalimah tadi Ustaz Syahrizal kita dah cerita tadi. Perasaan kita, jiwa kita yang berbunga-bunga nak bertemu dengan kekasih kita umpamanya, itu dari segi perasaan. Maka di sana setelah perasaan itu dizahirkan, maka dia akan lahir satu sudut pula pada perbuatan. Jadi kalau saya orang Ustaz, saya tertarik dia mesti nak kena SMS. Dia mesti nak kena SMS, nak kena tanya kapan, mesti nak kena ada sampai tindakan. Maka demikianlah juga Ramadan. Jadi Ustaz akan cerita tentang perasaan, sabarnya, rindunya, Masya Allah, tabarakallah. Tetapi perlu di sana kita sebut sebagai satu tindakan untuk menggambarkan perasaan itu. Saya nak buka besar Ramadan. Jadi maknanya setelah perasaan itu kita zahirkan atau kita letakkan, maka perlu di sana tindakan ataupun suatu agenda yang perlu kita susun sebelum datang Ramadan. Maka setelah dalam tempoh ini saya alhamdulillah untuk 3 faktor
Yang saya dapati antara hikmah yang boleh kita lihat, antaranya apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kita satu peristiwa yang besar, itu pada musim Al-Isra wal Mi'raj. Banyak dimensi sebenarnya kita nak contoh Isra Mi'raj ni, tapi satu dimensi yang boleh kita lihat zahir jelas apa dia? Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat di Mi'raj, diisrahkan oleh Allah Taala daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Nabi dia dibebah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa sadrah, dibebah Nabi dari Nabi sallallahu untuk dicuci dari Nabi, dicuci hati Nabi dengan siraman hikmah dan ilmu. Maka setelah kita melihat peristiwa itu, kesannya dia punya kebaikan, faedah, ibrah, pengajaran yang kita ambil bahawa rupa-rupanya ketika Nabi untuk menghadap Allah ini, Nabi dicuci dua hati Nabi. Ini Nabi yang kita tahu, Masya Allah, Nabi maksud, tetapi masih lagi Nabi dicuci hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu, hikmah di sebalik itu kita lihat untuk kita berdepan dengan Allah dengan keadaan yang penuh tenang, penuh penyerahan. Rupanya sebelum itu kita perlu sucikan hati kita. Isyarat daripada cerita apa? Al-Isra wal Mi'raj. Boleh tak kalau Allah nak bawa Nabi direct terus? Ini kekasih tu. Tak ada problem. Nabi nak diawak di bawah Allah Ta'ala ni direct terus. Tak ada nak bersih-bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, diutuskan atas kerasulannya, pun dicuci hati Nabi SAW untuk memberi isyarat kepada manusia, kepada umat Nabi, agar untuk kita menghadap Allah Ta'ala ni, hati kita kena suci dulu. Maka Ramadan menjelma ini adalah lebih awal kita berusaha untuk menyucikan hati kita. Jangan kita dalam keluar pula kan ni. Kan Ustaz kata cuci hati kan. Mana ada vanish canggih-canggih kan. Keluar pula Ustaz vanish. Minum vanish, cuci hati, apa tak kena. Maka kita mencari beberapa kaedah jalan untuk menyucikan hati kita sebelum kita melangkah masuk ke suatu pentas yang sangat mulia yang disebut oleh para salafus salih, marhaban ya mutahhir, marhaban ya mutahhir. Ulama salaf kita, orang-orang salih dahulu ketika datangnya menjelangnya Ramadan, mereka mengaminkan, melambai dengan kalimah marhaban, selamat datang bulan yang menyucikan, bulan yang dilimpahi rahmat, kasih sayang Allah, keampunan Allah. Dan hadis yang sahih yang Nabi SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nabi sebut pertengahan awalnya adalah rahmat, di pertengahannya adalah maghfirah, di akhirnya adalah penghapusan, iaitu pelepasan daripada api neraka. Ini Nabi sebut. Maknanya satu orang nak hadapi Ramadan, persiapannya bukan satu Ramadan, tetapi sebelum Ramadan. Itu satu ibrah apa dia? Al-Isra wal Mi'raj. Satu. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan pada baru kita sambut oleh Ustaz ya, Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah satu lagi isyarat jelas daripada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksud adalah memerintahkan, menyarankan umatnya untuk apa? Untuk menghidupkan malam ni dengan sepenuh ibadah yang terbaik. Berkata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, sesungguhnya malam nisfu Sya'ban adalah malam kedua terbaik setelah malam Al-Isra wal Lailatul Qadar. Malam nisfu Sya'ban baginda beliau beristinbat, beristihad, mengatakan malam yang terbaik selepas Lailatul Qadar. Ya, Islam dia kata ya ke kan. Maknanya dah lepas Ramadan, dah lepas nisfu Sya'ban, tapi dah tak boleh nak apa. Hukum dia fikir Allah malam Sya'ban tu ada pasal malam, dia pergi jalan dengan anak bini dia apa semua, balik pukul 11.30 main Isyak, tidur duit. Tak apa ibadah. Sangat sayang. Tapi tak apalah, benda dah berlalu. Nak cuba ini isyarat kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Standby sekali lagi untuk Ramadan. Maka isyarat ini yang jelas-jelas ni, Isra Mi'raj dan nisfu Sya'ban ni rupanya adalah satu isyarat jelas kepada Allah Ta'ala. Sungguh ingat pada diri kita untuk kita mula
mengaktifkan diri anda macam Maxis punya iklan tu, aktifkan diri anda untuk apa? Mula beribadah. Ini saya bagi nampak gambaran luar. Ya? Sekejap lagi saya nak share beberapa benda yang perlu kita buat. Ya? Pertama kita dah jelas, nampak rupanya Rajab Syahban ni, kalau kita fikir dia hadis-hadis yang sandaran yang sahih, cukup banyak amalan yang disarankan oleh Nabi SAW untuk kita hidupkan. Kenapa? Sampai nak hadapi Ramadan. Ada orang, dia Ustaz, saya kira Ramadan. Satu Ramadan ni, hari pertama 4 juzuk Ustaz. Hari kedua 5 juzuk setengah. Hari ketiga 2 juzuk. Hari keempat 9 juzuk. Hari kelima tak ada lah Ustaz. Banyak benar macam Tulis banyak. Punya dia tekan minyak hari 1 Ramadan. Sebelum Ramadan langsung tak sembuh Al-Quran. Jadi begitu. Bukan bayang tak analogi mudah. Apabila tu satu orang ni, kalau coach kata tengok satu player dah sakit ni, kau pernah masuk dulu sekali. Tak stretching, tak warming up, masuk tu on 10 minit, longgar lutut ni. Ni isyarat praktikal kita akan bumi. Macam itulah kalau Ramadan start masuk-masuk, kita nak tekan di kita ulun semua ibadah ni. Sebagai orang ini, dia tak boleh macam tu. Saya banyak baca tadi ni, dekat nama web, dekat buku, dekat kitab-kitab. Rupa-rupanya salafun salih, ulama kita kata apa? Kami dahulu 6 bulan memohon kepada Allah Ta'ala untuk kami dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan, separuh 6 bulan sebelum Ramadan, kami doa kepada Allah. Habis-habis 2 bulanan, Rajab Syahban. Ulama salafus salih doa 6 bulan. Punya rindu merintih agar umur mereka dipanjangkan. Bukan nak kata mereka lebih hebat daripada Nabi, tidak. Ya? Tapi nak beritahu, memang mereka menzahirkan kerinduan pada Ramadan ni pada 6 bulan awal. Ya. Kalau kita pergi buat amalan, buat doa macam-macam untuk apa? Untuk Ramadan. Dan 6 bulan berbaki pada satu lagi ibadah ataupun amalan yang diamalkan oleh satu sahabat dia, iaitu berdoa pada Allah yang Allah. Terimalah ibadah Ramadan yang telah aku lakukan. Allahu Akbar. Saya nak sebut terima ni kenapa? Kerana Nabi Ibrahim AS di ketika baginda dan anaknya Ismail membina Kaabah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Siapa ni? Nabi AS berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi Ibrahim buat ibadah, buat umat Allah Kaabah pun masih memohon kepada Allah Ta'ala akan diterima ibadah mereka. Lalu kita ni yang Allah Akbar tak tahu ibadah kita mana, yang tak tahu kat mana ibadah kita, maka rajin-rajin kita berdoa, taqabbal minna, taqabbal minna, taqabbal minna. Sebetul orang Arab, dia punya budaya apa dia? Bila masuknya Ramadan, dia akan sebut apa? Ramadan Karim. Dia akan sebut Ramadan bulan yang mulia, maka dia akan balas Allahu Akbar. Menjelang raya dia akan sebut Rabbana taqabbal minna, taqabbal Allahu minna. Dia tak sebut kita semayang, semayang dan minum, itu kita. Dia tak taqabbal Allahu. Ni masing-masing mereka kan, dia akan sebut apa? Dia akan sebut kullu sanah wa anta tayyib. Sepanjang tahun anda berada dalam kebaikan. Dia sebut taqabbal Allahu minna, taqabbal Allah. Kerana apa? Mengharapkan Allah dengar, Allah terima seluruh ibadah kita. Siapa boleh lagi so? Dia boleh lagi setengah. Setengah kan? Okey? Tengok khusyuk kat sini, ya insyaAllah. Dia ada 2 kameran kat sini ni. Kan? Tak apalah, ini semua anugerah. Okey? Maka para salafus salih melihat bagaimana 6 bulan mengharapkan penerimaan kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Kan? Luar biasa. Salafus salih. Bukan tahu tak kalimah salafus salih ni? Golongan salaf yang dijamin Nabi ni golongan terbaik. 100 hijrah, 200 hijrah, 30 hijrah. Confirm golongan terbaik. Meminta kepada Allah Ta'ala agar amalan mereka diterima. Kita ni tak tahu kalimah apa nak bagi gelaran. Dan tak salah ke, waktu canai ke, waktu tak tahu, zaman jauh kan. Macam-macam ideologi, fahaman apa semua timbul dalam sekarang. Salafus salih ni macam ni. Maka ini situasi, culture mereka ketika merapikan kedatangan Ramadan. Kita pergi Mesir, Ustaz Syaitan tahu, Ustaz Syaitan kita tahu. Mesir dia gaya tak ada apa-apa. Gaya dia jalan bas macam tu lah, taksi dia macam tu lah, tetapi dia macam tu lah, tak ada apa-apa. Tapi kalau Ramadan subhanallah, saya ingat tanglung dia pasang. Dia bukan tanglung Cina tu kan. Itu dia pasang boleh kita. Dia tanglung dia cantik. Dia lampu juga, tapi dia buat bentuk masjid. Saya takkan nak beli banyak itu. Dia tak boleh bawa semua benar. Dia order pula berbisnes. Kalau sekali dia bisnes je, insya-Allah. Ya, dia cantik. Kan?
gantung kat rumah, kat office, macam-macam. Cantik kalau dipilih Allahu Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, macam-macam. Tanggung tu dipasang juga menjelang Ramadan. Sepanjang Ramadan cukup meriah. Ni, insya-Allah. Okey, ini antara suasana. Maka persiapan yang saya nak sebut antaranya kita kena dah sepatutnya iaitu rapatkan diri kita dengan Al-Quran. Rapat dah Ustaz, alhamdulillah lah. Kalau satu orang yang memang rapat itu 2-3 juzuk sehari, saya angkat banyak. Bukan angkat banyak, angkat kaki dia tak boleh. Memang sangat terbaik. Tapi nak cerita ni, jenis yang macam saya ni, Al-Quran ni selang seminggu, selang 2 hari, sekali. So masuk Ramadan ni, sebelum Ramadan ni, dah mula dah kita sikit-sikit dengan Al-Quran. WhatsApp pakai ni, Facebook, RAM apa Ustaz? Telegram, saya tak ada Telegram kan? Telegram dengan apa satu lagi, RAM satu lagi, Instagram. Kita kalau boleh ni, bagi adik store juga. Dia dengar adik store tu, kita sana Allah. Aku ni kira hari-hari newsfeed ni, dia kira. Tuan-tuan tahu tak? Ni saya punya kajian yang saya tengok depan mata. Manusia ni dengan Facebook ni hari ni dia jam. Subhanallah Ustaz. Dia jadi zikir. Ni tengah makan, tengah sembang. Dia speak, dia tekan dah. Nak tekan lagi dipaksa di situ pun ni. La ilaha illallah. Ni hari ni. Cuba kita fikir berapa jam kita habiskan masa ke Facebook. Saya sebut ni tu dia. Saya buat ni. Lepas raya cerita lain lah. Ya Allah, dia tekan dah SMS masuk Facebook. Subhanallah. Bayangkan kalau waktu Facebook tu kita pergi ganti dengan apa? Dengan kita pergi install ni. Handset ni dia ada mazhab juga. Dia bukan dia kita setah mazhab. Handset ni dia ada mazhab Apple, mazhab Android. Mazhab-mazhab ni kita percaya dekat app tu. Percaya tazkirah, manusia saya kita punya tazkirah bangkali ada tu kat mana-mana. Google diambil, kita baca gantikan kita pergi Facebook. Bayangkan Allahu Akbar berkata pahala ni subhanallah. Oh tanda-tanda masuk. Kan? Paling tak hidung masin punya, boleh faham. Paling cikadak cikai orang kami apa? Orang perempuan dia tak boleh nak baca Al-Quran, nak baca tazkirah apa semua ni pun malas juga. Paling-paling sampah ni apa? Kita ambil apa? Ambil MP3, install Al-Quran, dipasang. Ni menjelang Ramadan. Sepanjang Ramadan, bayangkan kebaikan kita ni datang. Tanpa kita undang kadang-kadang dia masuk. Subhanallah. Ni Ramadan. Kemudian kita sebut yang terakhir sebelum saya hold untuk usian sosial ni, bahawa yang disebut dalam satu hadis apa? Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi. Allah kata apa? Falaysa lillahi hajah an yada'a siyam atau Ramadan. Kata Nabi SAW, satu orang yang tak meninggalkan percakapan lama dia, gosong dia yang berlebihan, tindakan dia yang kurang lebih di bulan-bulan lain ni, kalau dia tak tinggalkan sama satu di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, tidak menjadi